Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk menyertai perbahasan rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023. Langkah memberikan otonomi kepada mahasiswa untuk menguruskan aset dan keuangan adalah satu langkah yang baik sebagai satu latihan kepada mahasiswa supaya lebih bertanggungjawab, dan ini juga sebagai satu pendidikan kepada mereka untuk menjadi bakal graduan yang mempunyai integriti apabila mereka menjadi pemimpin nanti. Kita tahu di negara kita hari ini soal berkenaan soal integriti yang dibincang oleh semua pihak adalah begitu parah. Kerana yang buat ini apabila terdiri dari kalangan mereka yang cerdik pandai, maka gejala-gejala yang tidak baik ini berlaku melibatkan bilion ataupun jutaan ringgit. Kita tidak mahu dari kalangan mahasiswa yang tidak ada integriti apabila mereka keluar nanti, mereka pula menunjukkan contoh suri teladan yang tidak baik kepada masyarakat di luar. Soalnya, adakah pindaan ini benar-benar mampu memberikan ruang aktivisme mahasiswa? Saya melihat bahawa ruang aktivis mahasiswa bukan sahaja melalui kebebasan menguruskan persatuan, bahkan apa yang lebih penting ialah suasana atau persekitaran kampus yang benar-benar mendorong mahasiswa untuk prihatin dan peka dalam perkembangan semasa, dan seterusnya menjentik jiwa mereka untuk bergerak aktif memberikan sumbangan kepada masyarakat dan negara. Saya ingin menyeru kepada pihak KPT agar meneliti secara serius kurikulum di universiti dari sudut keperluan untuk melahirkan mahasiswa yang mempunyai kepribadian yang holistik, bukan saja hebat di bidang yang dipelajari, malahan memiliki jiwa manusiawi yang seimbang dari sudut rohani, jasmani, emosi, kemahiran dan tasawur kehidupan, di samping penguasaan bidang pengajian khususnya. Adakah beban akademik hari ini memberi ruang kepada mahasiswa untuk aktif berpersatuan, atau terlalu berat hingga menyekat mereka untuk terlibat? Apa pula jaminan pindaan dapat mengurangkan birokrasi oleh pentadbiran universiti dalam mengawal mahasiswa program mahasiswa? Kerana sebagaimana kita maklum, beban akademik yang menyebabkan mahasiswa pada hari ini kadang-kadang tidak mengambil tahu langsung berkenaan dengan urusan-urusan yang berlaku di sekitar mereka. Pengalaman yang berhormat Senator, pengalaman Kota Raja sebagai aktivis mahasiswa, sudah tentu kita telah alami benda gini. Sebab itu soal beban mahasiswa terhadap pelajaran ini kita harapkan dapat difikirkan supaya kita tak hendak melahirkan mahasiswa yang robot, yang tidak mengetahui ataupun memahami tentang persekitaran yang berlaku. Datuk Yang di-Pertua, jumlah golongan muda yang menjadi change maker dengan izin dalam landscape politik Malaysia, kerana mahasiswa merupakan tunjang kepada pemimpin dan pelapis masa akan datang. Terkini jumlah pemilihan di kalangan mahasiswa menunjukkan meningkat kepada 38%, iaitu 452,559 orang daripada 1.2 juta penuntut di semua institusi pengajian tinggi IPTA dan juga IPTS. Ini menunjukkan pertambahan undi yang cukup drastik hingga hampir 23 juta orang berbanding hanya sekitar 15 juta orang pada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Satu lagi saya nak menyentuh juga berkenaan dengan jawatan kuasa tertertib pelajar. Kerana saya juga merupakan pernah menjadi mangsa kepada jawatan kuasa tertertib ni, dan Tambun pun pernah jadi mangsa juga, kan? Sebab itu kita semua ni mangsa, kita hanya sama tapi tak serupa.
Jawatan kuasa tertertib pelajar ni kalau boleh biarlah kita menampakkan adanya keseimbangan. Kerana pengalaman yang saya dapat lihat nampak seolah-olah macam bias sikit, yang lebih mengutamakan kepada pihak pentadbir universiti dan tidak kepada para pelajar. Oleh itu kadang-kadang apabila tindakan yang diambil di universiti apabila dibawa keluar, maka boleh menyebabkan kes-kes ini akan terbatal. Terima kasih Kepada Yang Amat Pentua.